Warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk sesi pembentangan bagi program kolokium Institut Sosial Malaysia Siri 1 2022 bagi bilangan yang pertama dengan tema isu sosial semasa. Kita teruskan lagi ya. Pembentang kita yang kedua. Farhana sudah bersedia, Puan Farhana? Ada dah masuk? Puan, dah bersedia dah. Dah bersedia. Jelas tak? Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, terima kasih. Okey. Baik, sebelum mulakan saya memperkenalkan, kita persilakan untuk pembentangan yang kedua bagi tajuk kajian pelaksanaan projek rintis diversion bagi kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang di Malaysia. Saya rasa ini satu topik yang sangat menarik, terutamanya bagi pegawai kebajikan masyarakat di lapangan ya, dan yang terlibat dengan institusi. Untuk itu saya persilakan Puan Farhana Murshidah binti Bakar, Alias Ayo, runding latihan. Mohon mutekan bagi peserta-peserta yang baru masuk. Latihan daripada kluster penyelidikan dan pembangunan Institut Sosial Malaysia. Untuk itu saya persilakan 20 minit masa untuk pembentangan bagi Puan Farhana. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada puan-puan sekalian. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Hamidah Hassan. Okey, yang saya Farhana Murshidah binti Bakar Alias Ayub daripada kluster penyelidikan dan pembangunan Institut Sosial Malaysia. Alhamdulillah hari ini saya amat berbesar hati untuk berkongsi mengenai dapatan kajian kita, iaitu kajian pelaksanaan projek rintis diversion bagi kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang di Malaysia ya. Di mana kajian ni yang kita lakukan pada tahun, sebenarnya kajian ni bermula pada tahun 2019 dan sehingga 31 Julai 2021 yang merupakan antara kerjasama Institut Sosial Malaysia ISM dan unit perundingan Universiti Malaya yang mana ketua perundingnya diketuai oleh Dr. Farah Nini Dusuki. Kajian ni sebagai pengenalan, kajian ini telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 11 September 2019 dan projek rintis diversion telah dilaksanakan bermula Disember 2019 sehingga Julai 2021. Tapi disebabkan kekangan PKP, kajian ini tertangguh selama 6 bulan. Maka pihak perunding telah mengambil keputusan untuk melanjutkan lagi projek rintis kajian ini sehingga bulan Julai 2022. Okey. Projek rintis diversion telah dilaksanakan di 3 daerah. 3 daerah yang terlibat iaitu Sepang, Seremban dan juga Port Dickson. Okay. Mungkin ada di antara kita yang dah familiar ataupun seringkali kita dengar apa yang dimaksudkan dengan diversion. Okay. Kalau secara bahasa mudah ni, diversion ni kita dapat katakan sebagai satu alternatif lah untuk alihkan kanak-kanak daripada proses pengadilan sistem yang formal. Maksudnya kanak-kanak yang terlibat dalam jenayah ataupun terlibat dalam salah laku. Okey, dalam kajian ini kita cuba elak untuk labelkan kanak-kanak yang terlibat dengan konflik undang-undang ni sebagai pesalah. Jadi kita guna term kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang. Okey. Okey, seperti yang kita sedia maklum, kanak-kanak merupakan individu yang berumur 18 tahun ke bawah.
Tapi untuk projek rintis diversion ni kita hanya aplikasi atau laksanakan kepada kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas. Okey. Okey. Dalam diversion ni kita telah kena pasti 3 model utama untuk kita laksanakan kepada kanak-kanak yang terlibat dalam undang-undang lah, iaitu amaran polis. Yang pertama amaran polis. Amaran polis ni kita boleh bagi serta-merta kepada kanak-kanak tu. Yang kedua amaran keras berdasarkan kertas siasatan. Yang ketiga ialah program intervensi. Program intervensi ni juga berdasarkan kertas siasatan dan laporan penilaian risiko yang dilakukan oleh pegawai JKM. Amaran keras dan program intervensi ni kita hanya timbalan pendakwa rakyat yang mempunyai kuasa ataupun mempunyai kata putus sama ada budak ni, sama ada kanak-kanak ni layak ataupun tak join program intervensi ataupun amaran keras. Okey. Takrifan seperti yang saya nyatakan sebelum tadi, kita cuba elak untuk labelkan kanak-kanak ni sebagai pesalah, jadi kita guna term kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang, iaitu individu yang berumur di bawah 18 tahun. Kita bezakan dia, bukannya individu yang berumur 18 tahun ke bawah, tapi term kat sini individu yang berumur di bawah 18 tahun. Dia berbeza ya. Okey. Kenapa kita guna aplikasikan diversion ni terhadap kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas saja, kerana kita beranggapan kanak-kanak ni dia tak mampu membuat kesalahan sehingga dia mencapai umur 10 tahun. Sebab kadang-kadang ialah kanak-kanak punya kognitif ni dia dalam proses perkembangan. Kadang-kadang perkembangan tu buat syarikat pendidikan Universiti SU yang telah membayar Palestina Teknologi pada leadership berjumlah mohon peserta-peserta yang lain untuk mutekan audio ya bagi melancarkan program pembentangan kita pada pagi ini. Terima kasih. Okey. Terima kasih Puan Moderator. Okey. Seperti yang kita kata kadang kanak-kanak ni dia sebenarnya dalam kognitif dia dalam proses perkembangan. Jadi ada kalanya dia punya perkembangan intelektual minda tu belum cukup. Jadi kita beranggapan dia tidak mampu capai tahap matang lagi. Jadi dalam projek rintis ni kita jalankan terhadap kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas saja. Okey, diversion ialah kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang dalam proses pengadilan. Dan kita seperti yang saya nyatakan sebentar tadi ialah merujuk kepada proses pengalihan. Diversion di situ kita bahasa mudahnya kita alihkan kanak-kanak ni daripada sistem undang-undang yang sedia ada. Contohnya, kalau sebelum ni, contoh kata dia merempit, kita saman, kita penjara. Okey, sekarang kita alihkan kepada program lain sama ada kita bagi amaran polis, kita bagi amaran keras ataupun kita kenakan program intervensi ke atas kanak-kanak tersebut. Amaran polis, amaran keras dan program intervensi ni kita berdasarkan jenis kesalahan kanak-kanak itu. Timbalan pendakwa rakyat yang akan menentukan sama ada kanak-kanak ni akan menjalani ataupun akan dikenakan mana satu model pelaksanaan diversion yang sesuai dengan kanak-kanak tersebut. Okay, kenapa kita buat dulu projek rintis diversion ni? Sebab kita nak pastikan sumber yang kita ada di Malaysia ni mencukupi dan memastikan bila kita nak laksanakan program ni secara menyeluruh di Malaysia, kita nak pelaksanaan projek ni adalah yang terbaik. Okay, next. Okay, seperti yang saya katakan tadi, umur 11 tahun ke atas, kanak-kanak sudah mempunyai keupayaan intelek seperti orang dewasa dan kurang egosentrik. Okey, di mana sesuai dengan diversion ni kita akan gunakan kepada kanak-kanak yang berumur 10 tahun ke atas. Okey, kurang egosentrik tu maksudnya dia dah boleh tengok daripada view orang dewasa. Kalau kanak-kanak bawah 10 tahun ni dia hanya view dia je. Pandangan dia je, dia tak nampak apa yang orang pandang je, apa kesalahan tu macam mana. Contoh bagi, kalau kita tengok anak ke adik ke kita kat rumah kan, kalau macam contoh dia tengok TV kan,
bila dia tengok tu betul-betul depan TV. Kalau kita kata belakang sikit, lagi dia dekat nak masuk TV. Nampak tak? Kat situ dia punya nak cakap sebenarnya dia normal pembentukan egosentrik dalam konektif kanak-kanak. Sebab dia tak nak, dia kanak-kanak ni bila dia ada egosentrik dia tak tahu pun kita ni kita yang duduk belakang ni tak nampak ke macam mana. Sebab kanak-kanak hanya nampak daripada view dia sahaja, okey? Okey, untuk bab kedua ialah sorotan literature. Okey, terdapat 3 mekanisme diversion iaitu kita nak memperbaiki kemudaratan yang dilakukan terhadap mangsa dan masyarakat. Membuat pesalah ni dia berasa bertanggungjawab. Seterusnya, penyertaan semua pihak yang terkesan dalam kesalahan tersebut. Makna kata bila kita bukan hukum lah menjalankan diversion kepada kanak-kanak ni, bukan kanak-kanak sahaja terlibat tetapi sistem di sekeliling kanak-kanak juga terlibat. Sebab ada kalanya apabila kanak-kanak ni terlibat dengan konflik undang-undang macam mencuri, merempit, roboh dan sebagainya, dia disebabkan pelbagai faktor. Salah satunya faktor sistem yang wujud di sekeliling kanak-kanak tersebut. Okey, konsep diversion ni ialah mengalihkan kanak-kanak daripada sistem pengadilan jenayah yang sedia ada. Okey, macam dekat Malaysia ni selalunya kalau kanak-kanak lakukan kesalahan apa memang kita akan polis lah yang akan bertanggungjawab menjalankan ataupun memberi hukuman. Okey. Okey, dalam projek rintis diversion ni 3 agensi utama yang terlibat dalam projek rintis ini ialah yang pertama PDRM, yang kedua Jabatan Peguam Negara dan yang ketiga ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Okey, kenapa kita nak melaksanakan diversion ini? Sebab yang pertama kita lihat pengulangan kesalahan yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Okey. Ada sumber yang mengatakan kanak-kanak yang walaupun dia telah diberi pengadilan dari segi sistem formalnya, dia akan mengulangi lagi kesilapan tersebut. Jadi kita nak menjalankan program intervensi amaran keras dan juga amaran polis kepada kanak-kanak tersebut, di mana program-program intervensi ni diharap dapat membentuk sasiah dan juga peribadi kanak-kanak tersebut. Okey, macam program intervensi, kita akan laksanakan program seperti kaunseling, khidmat masyarakat ataupun kita akan buat bayaran ganti rugi baik pulih kerosakan yang telah kanak-kanak ni dilakukan. Okey. Okey. Seterusnya isu yang berkaitan dengan penahanan. Okey. Kalau untuk maklumat peserta semua, apabila sekarang dalam konsep kita sekarang, apabila kanak-kanak tersebut melakukan kesalahan dan terpaksa dibawa ke balai untuk tahanan, sebenarnya pihak polis mengaku kanak-kanak ini ditempatkan di dalam balai itu dalam penjara ataupun sel yang bersama dengan pesalah dewasa. Okey. Di mana dari segi hak kanak-kanaknya dia telah macam kanak-kanak ni akan lebih memberi impak negatif kepada kanak-kanak tersebut apabila dia telah bergaul dengan pesalah dewasa lah. Okey. Selain itu, isu yang berkaitan dengan penahanan ini apabila kita dapati kanak-kanak tersebut ditahan di balai dengan tempoh yang terlalu lama. Okey, jadi kita nak elakkan isu dia ditahan lebih lama di balai. Jadi kita jalankan program rintis diversion ni kepada kanak-kanak. Sebab kita tak nak impak yang buruk kepada kanak-kanak sebab ada kajian menyatakan apabila kanak-kanak tersebut ditempatkan bersama pesalah dewasa dalam satu tempoh yang lama, dia akan memberi impak negatif di mana berlaku peningkatan kadar jenayah dalam kalangan kanak-kanak. Okey,
Seterusnya, kenapa kita nak laksanakan diversion ni? Sebab diversion ni kita bukanlah satu lesen kita berikan kepada kanak-kanak tu untuk dia boleh buat sesuka hati, boleh buat jenayah sesuka hati, bukan. Kita nak kurangkan stigma masyarakat kepada kanak-kanak. Okey, contoh kalau macam kita kan selalu dengar kanak-kanak yang terlibat dalam rempit, cubaan mencuri tabung masjid dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kanak-kanak yang melakukan kesalahan ataupun terlibat dalam konflik undang-undang ni, dia didorong oleh pelbagai faktor. Kadang-kadang dia nak cuba, kadang-kadang ikut kawan dan semangat perasaan ingin tahu tu kuat dalam diri kanak-kanak. Jadi ini sebenarnya yang mendorong kanak-kanak tersebut melakukan kesalahan. Jadi kita nak elakkan kanak-kanak tu, contohnya kalau kita penjarakan kanak-kanak tersebut, nanti bila dia dah keluar, stigma masyarakat macam inilah bekas banduan, inilah budak nakal semua. Kita nak elak kita nak elak perkara tersebut daripada berlaku. Okey. Seterusnya, kenapa kita nak laksanakan diversion? Sebab kita nak kukuhkan tanam rasa kesal dan tanggungjawab kanak-kanak tersebut. Rasa kesal dan tanggungjawab dalam diri kanak-kanak tersebut apabila telah mengikuti program-program intervensi dan sebagainya, dia akan melahirkan rasa tanggungjawab dan kesal dengan perbuatan yang dia telah lakukan. Serta kita nak meninggalkan kesan positif kepada kanak-kanak dan keluarga. Sebab dalam melaksanakan diversion ni, kita bukan hanya tertumpu kepada kanak-kanak tersebut. Sebab nanti kanak-kanak tersebut akan dipanggil bersama keluarga dan juga bersama ibu bapa dan juga penjaga kepada kanak-kanak tersebut. Sorry. Okey. Minum air dulu Puan Farhana. Okey, terima kasih Puan. Okey. Sebab kita nak elakkan semua benda ni berlaku, sebab ada kajian menyatakan apabila kita terlalu melabelkan, contoh ni budak nakal, budak jahat. Jadi lama kelamaan memang kanak-kanak tersebut akan berkelakuan seperti mana dia dilabelkan. Okey. Okey, seterusnya kaedah kajian yang kita jalankan. Kajian ini berbentuk kualitatif dan juga kuantitatif. Seperti biasa, kuantitatif terdiri daripada borang soal selidik. Kualitatif, kita lakukan temubual informan utama ataupun kita panggil KII, dan FGD, Focal Group Discussion. Dan data kualitatif dan kuantitatif ni kita kumpulkan serentak dan dianalisis bersama agar data tu saling melengkapi. Okey. Okey, sampel kajian, kita telah lakukan sampel kajian secara rawat dan juga bertujuan terhadap para pelaksana diversion di 3 agensi yang seperti yang saya nyatakan tadi. 3 agensi utama yang terlibat ialah PDRM, AGC dan juga JKM. Seterusnya pembuat polisi di 3 agensi juga, kanak-kanak dan keluarga yang terlibat secara langsung, pemegang taruh di dalam sistem pengadilan jenayah kanak-kanak, wakil majlis perwakilan kanak-kanak dan juga kita libatkan juga ketua-ketua komuniti ataupun ketua kampung. Okey. Lokasi rintis ini ialah di Sepas, Remban dan juga Port Dickson. Okey, 3 teknik pengumpulan data yang kita lakukan ialah tinjauan persepsi, temubual informan utama dan juga perbincangan fokus berkumpulan. Sorry ya. Kita bagi ruang untuk Puan Farhana minum air sikit. Biasalah buat pembentangan ni mesti sakit teka kan. Kena menyampaikan banyak perkara, ya. Itulah Puan. Silakan. Dengan patutnya, ya. Silakan. Okey. Okey, keempat kita akan masuk kepada kerangka pelaksanaan projek rintis diversion dan singkatannya PRD. Okey. Okey, ni kita lihat 5 kesalahan yang layak diberi amaran polis. Amaran polis ni maksudnya amaran lisan.
kita hanya beri amaran lisan kepada kanak-kanak tersebut dan amaran ni boleh diberi serta-merta kepada kanak-kanak atas budi bicara pegawai polis yang di lokasi kejadian lah. Okay, kita lihat 5 kesalahan ni: tidak mempamerkan cukai jalan, tidak membawa pemandu, tidak memakai topi keledar, tidak memakai seat belt di tempat duduk belakang dan juga hadapan, serta tidak membawa kad pengenalan diri. Okey, kalau kita tengok dalam sistem kita punya pengadilan jenayah yang formal, kesalahan-kesalahan ni secara umumnya akan didenda tidak melebihi 4,000 dan dipenjara tidak melebihi 12 bulan. Jadi kesalahan-kesalahan ni daripada kita nak denda dia yang juga akan melibatkan kos daripada ibu bapa dan sebagainya. Jadi kita beri amaran polis sahaja. Okey, yang ni kita lihat contoh antara contoh kesalahan yang layak dipertimbangkan bagi intervensi. Yang boleh dialihkan ya, sama ada kerosakan, memandu secara bahaya, sengaja melibatkan kecederaan, pencurian, memiliki harta curi, pecah rumah, mencuri kenderaan bermotor, rompakan, mengambil dadah, serangan, memiliki dadah dan juga roboh statutory. Okey, tapi ada juga yang tak boleh dialihkan ataupun tidak boleh dilaksanakan diversion terhadap kesalahan tersebut, seperti kesalahan yang menyebabkan kematian ataupun nyawa lah. Kesalahan keganasan, sengaja menyebabkan kecederaan dengan senjata membahaya, kesalahan di bawah atas senjata api, di mana kesalahan tersebut memang hukuman dia lagi berat, dan kesalahan immigration. Okey. Okey, ni secara ringkasnya di mana proses pertimbangan amaran polis, di mana kita anggap amaran polis ni sebagai satu diversion yang paling ringan lah, hanya memberi amaran. Okey, apabila polis tu dia dapat laporan ataupun dikesan kesalahan, polis akan tengok, pegawai polis ni dia akan tengok kesalahan tu layak atau tidak hanya menerima amaran polis. Terkandung dalam 5 kesalahan tersebut tak? Okey, lepas dia tengok tu dia akan buat laporan maklumat pertama. Kalau dia tak buat lagi laporan maklumat pertama tu, dia kena selesaikan dengan amaran, ataupun kes yang tidak sesuai diselesaikan dengan amaran, dia akan ke amaran keras lah. Okey. Okay, yang ni ialah untuk prosedur amaran keras, di mana yang akan menerima kertas siasatan tu ialah Timbalan Pendakwa Rakyat ataupun DPP. DPP hanya menentukan sama ada budak ni, kanak-kanak ni layak diberi amaran keras ataupun perlu menjalani program intervensi. Kalau kata kesalahan tu layak untuk amaran keras, Timbalan Pendakwa Rakyat ni akan menyatakan ataupun mengeluarkan arahan kepada pihak polis bahawa kanak-kanak tersebut akan diberi amaran keras. Okey, dalam Timbalan Pendakwa Rakyat hanya mempunyai tempoh 7 hingga 14 hari bekerja saja untuk membuat keputusan dan sama ada mana satu model diversion yang sesuai atas kanak-kanak tersebut. Yang ni adalah prosedur JKM setelah pegawai tersebut menyediakan laporan penilaian risiko. Sekali lalu kita tengok di mana laporan penilaian risiko ni juga akan menentukan akan ditentukan oleh Timbalan Pendakwa Rakyat sama ada kanak-kanak ini layak menerima program intervensi ataupun perlu menjalani hukuman mengikut sistem yang formal lah. Okay. Seterusnya adalah dapatan pelaksanaan projek rintis diversion. Okey. Yang ni dapatan ni sehingga Julai 2021.
Dapatan ni daripada Disember 2019 sejak rintis dijalankan sehingga 31 Julai. Okey, seperti yang kita tengok, di mana total amaran polis yang dikeluarkan ialah 569 kes sepanjang projek rintis ini berjalan, dan kita lihat hanya 6 kes dalam tempoh setahun yang polis memberi amaran keras. Okey, di sini terdapat sedikit di mana sedikit pihak polis tak dapat menentukan sama ada kesalahan tersebut kategori yang layak menerima amaran polis ataupun layak ataupun perlu diberi amaran keras. Okey. Okey, seterusnya adalah kes yang sedang menjalani program intervensi. Ini sehingga 31 Julai 2021 ya. Okey, kalau kita lihat kat sini sebanyak seramai 17 orang kanak-kanak yang dialihkan kepada program intervensi. Antara kesalahan-kesalahan kanak-kanak tersebut ialah dadah, trafik, jenayah dan sebagainya. Okey, ini secara ini kita dapat peratusnya. Kebanyakan kes kanak-kanak yang terlibat hanya diberi amaran polis sebanyak 96% dan 1% sahaja diberi amaran keras. Manakala 3% lagi perlu menjalani program intervensi. Okey, bab 6, dapatan kapasiti dan juga keupayaan sumber untuk melaksanakan projek, untuk melaksanakan diversion ni. Okey, yang pertama dari segi Polis Diraja Malaysia, kita lihat polis telah menyatakan terdapat masalah kapasiti daripada segi amaran polis dan juga amaran keras dan program intervensi. Di mana amaran polis tu polis nyatakan limitasi kat sini perlu penambahbaikan. Maksud kata perlu prasarana yang boleh kena pasti identiti kanak-kanak tersebut. Sebagai contoh, kalau kita kata si A ni dia hanya diberi amaran polis tetapi tiada rekod, tiada aplikasi kita nak rekodkan identiti kanak-kanak tersebut. Jadi apabila kanak-kanak A ni jadi dia akan polis tak dapat kena pasti sebelum ni dia dah pernah kena amaran daripada pihak polis. Sini limitasi yang dapat dikena pastilah. Kita tiada aplikasi ataupun sistem untuk kita masukkan data kanak-kanak yang telah menerima amaran polis. Okey. Seterusnya amaran apabila tiada kesalahan ataupun tiada data kanak-kanak dalam sistem, kanak-kanak ini berpotensi untuk mengulangi kesalahan di kemudian hari lah. Okey, seterusnya amaran keras dan intervensi di mana prasarana yang mesra kanak-kanak tiada. Kat sini kita tiada prasarana yang mesra kanak-kanak. Contoh macam balai polis tadilah, kita tiada tempat untuk penempatan sementara kanak-kanak. Apabila kanak-kanak tu ditangkap dan dibawa ke balai, kita tiada tempat untuk asingkan kanak-kanak dengan pesalah dewasa yang lain sebab infrastruktur yang terhad dan sebagainya. Sebab ada juga masalah kapasiti ni, ada juga makluman daripada pegawai polis apabila kanak-kanak tersebut ditangkap dan dibawa ke balai dan polis memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga enggan datang ke balai untuk mengambil kanak-kanak tersebut. Jadi isu ini akan menyebabkan kanak-kanak berada dalam tahanan dalam satu tempoh yang agak lama. Okey. Seterusnya masalah yang wujud ialah pegawai polis mengakui tiada latihan ataupun tiada pendedahan yang lebih mendalam mengenai diversion ni. Sebab pegawai polis hanya menerima arahan daripada pihak atasan tapi tidak diberi latihan secara mendalam macam mana kita nak buat program diversion ni kepada kanak-kanak. Okey.
Okey, prasarana yang diperlukan oleh PDRM ialah aplikasi di atas talian seperti yang saya maklumkan tadi, sebab dia tak ada sistem yang bersepadu. Kita nak detect kanak-kanak tu dah pernah kena amaran ke belum. Okey, satu lagi dia tak ada sistem di mana yang boleh menghubungkan tiga agensi utama ni antara JKM, Jabatan Peguam Negara dan juga polis. Apabila tiada sistem yang bersepadu, dia akan macam lambat, proses lambat. Apabila nak laporan daripada JKM kepada Timbalan Pendakwa Raya dan kepada polis tu, dia jadi satu proses yang lambat. Sebab jika kalau kita ada sistem, contohnya semua boleh, tiga agensi ni boleh akses ke dalam sistem tersebut, dia akan mempercepatkan lagi lah proses untuk menentukan diversion kepada kanak-kanak tersebut. Seterusnya, transit yang sesuai. Seperti penjara tadilah ataupun sel tadi, tahanan sementara kepada kanak-kanak tersebut, kita tak ada tempat ataupun bilik yang sesuai untuk tempatkan kanak-kanak ni sewaktu dia di balai. Okey. Dia akan mempengaruhi ataupun memberi kesan negatif kepada kanak-kanak tersebut. Okey, pihak PDRM juga perlukan latihan khusus untuk mengenai diversion. Dan KPI berbeza bagi kes melibatkan kanak-kanak. Keutamaan perlu diberikan kepada kes yang melibatkan kanak-kanak lah. Okey, seterusnya dalam segi Jabatan Peguam Negara menyatakan keperluan kepada SOP dalaman sebab ada berlaku ketidakfahaman ataupun tidak seragam arahan yang Jabatan Peguam Negara terima. Macam Timbalan Pendakwa Raya, dia tak dapat arahan yang seragam. Yang ni dalam lingkungan kawasan projek ni. Dapat. Okey, seterusnya keputusan mengenai kuasa khusus. Okey, proses nak buat keputusan tu sama ada nak tentukan mana satu diversion tu terlalu mengambil masa yang panjang. Kadang-kadang sebab Timbalan Pendakwa Raya ni mengaku kena terlalu banyak step ataupun kita panggil proses untuk membuat keputusan. Okey. Seterusnya keperluan kepada senarai program intervensi. Jabatan Peguam Negara maklumkan mereka tidak tahu mengenai apa program intervensi yang akan dijalankan kepada kanak-kanak tersebut. Okey, contohnya kalau macam kanak-kanak yang ditahan disebabkan dadah, perlukan program intervensi yang sesuai lah untuk memulihkan ketagihan dadah kanak-kanak tersebut. Yang ni ialah daripada segi Jabatan Kebajikan Masyarakat, iaitu memanjangkan tempoh menyediakan laporan penilaian risiko kepada 14 hari. Ini semua disebabkan kekangan tugasan sebab kalau Dapatan Kajian mendapati pegawai kebajikan masyarakat yang bertugas di daerah ataupun di JKM ni terlalu banyak. Kalau macam pegawai JKM akan cakap terlalu banyak topi yang mereka pakai. Jadi apabila untuk selesaikan satu-satu tugasan tu mengambil masa yang lama disebabkan berlaku redundant ataupun pertindihan dengan tugas yang lain. Okey, keperluan menambah bilangan kaunselor di setiap daerah, keperluan pegawai akhlak yang ramai. Dalam kajian ni telah dinyatakan untuk mengkhususkan pegawai akhlak untuk menguruskan kes-kes kanak-kanak yang terlibat dengan undang-undang. Okey, keperluan latihan berkaitan program diversion, seperti AGC dan juga PDRM, latihan perlu diberikan kepada pegawai-pegawai JKM serta keperluan kepada sistem pendataan yang bersepadu, sama seperti AGC dan PDRM maklumkan sebentar tadi. Okay, seterusnya adalah dapatan mengenai persepsi di mana yang pertama persepsi terhadap kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang sebab ada masyarakat dia mempunyai stigma kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang ni sebenarnya adalah seorang yang nakal dan sebagainya. Okey, kenapa kanak-kanak tersebut
terlibat dalam konflik disebabkan persekedaran, ingin cuba, pengaruh kawan dan sebagainya. Sebab dalam dapatan kajian kita ada informan merupakan yang disabitkan dengan kesalahan mencuri, tapi kanak-kanak ni dia sebenarnya dia tak mencuri, dia just macam mula-mula lepak dengan kawan, tapi tiba-tiba kawan cakap, jomlah ikut aku. Jom ikut aku tu, terus kanak-kanak ni ikut je, tapi dia tak tahu pun apa yang kawan dia nak buat sebenarnya. Dia tak tahu pun sebenarnya kawan dia ajak mencuri motor. Okey. Persepsi mengenai sistem keadilan jenayah sedia ada. Okey, ni akan memberi kesan macam kita tengok dapatan kajian mendapati kesan psikologi kepada kanak-kanak apabila dia melalui sistem keadilan jenayah sedia ada. Dan ada juga kes di mana kalau macam kanak-kanak ni apabila dia ditangkap, contoh kata dia sebabkan curi motor dan sebagainya dan dibawa ke mahkamah, tapi apabila tengok situasi mahkamah tu dia takut dan sebagainya, terus dia mengaku salah. Padahal kanak-kanak tu tak buat salah. Jadi kita nak elakkan perkara ni daripada berlaku. Okey, seterusnya penerimaan mengenai diversion ni ialah kita nak elak impak negatif dan kita nak beri peluang kedua kepada kanak-kanak ni. Sayang sebab kanak-kanak ni kita tahu kan kanak-kanak permata negara yang seperti kita tahu kalau kita nak tengok pemimpin masa depan, tengoklah siapa pemuda-pemudi pada hari ini. Okey, kanak-kanak ni layak diberi bimbingan, kita perlu elakkan stigma kepada kanak-kanak dan kanak-kanak ni sebenarnya dia tak berfikir mengikut kematangan orang dewasa. Okey. Sebenarnya persepsi kajian ni kita dapat daripada kanak-kanak yang terlibat, wakil daripada MPKK, Timbalan Pendakwa Raya, mantan Magistrat Mahkamah, bekas pengetua STB, guru-guru dan juga ketua kampung. Okey, penanda arasan di negara-negara terpilih. Kita ada lima negara yang kita jadikan penanda aras untuk program diversion, iaitu New Zealand, Thailand, England, Singapura dan juga Australia. Okey, kenapa kita pilih lima negara ni sebagai kita punya penanda aras? Okey, yang pertama sekali pendekatan restoratif. Okey, di mana kalau kita tengok di New Zealand, masyarakat dia lebih suka selesaikan persengketaan ataupun masalah melalui pendamaian antara pelaku dan juga mangsa. Okey, kalau macam kita tengok dekat Thailand pun macam tu, budaya dia akan suka berunding dan berdamai daripada guna sistem yang formal apabila ada satu pertelingkahan. Okey. Seterusnya memberi manfaat kepada pelaku. Kita dapat menyebabkan pelaku rasa tanggungjawab dan sebagainya. Ada negara yang Singapura apabila dia melaksanakan diversion ni dia berjaya menurunkan kadar pengulangan pesalah dalam kalangan kanak-kanak. Dan di Australia juga dia berjaya melaksanakan diversion secara sistematik. Ini membuktikan bahawa diversion ni dia telah dilakukan di negara-negara lain dan berkesan. Program tersebut berkesan. Okey, seterusnya kesimpulan penilaian pelaksanaan. Okey. Penilaian terhadap 3 jenis diversion, iaitu tadilah amaran polis, amaran keras dan juga intervensi, di mana amaran polis tu kita nak kecualikan kepada yang memandu. Kita nak keluarkan kepada pesalah yang memandu dalam tidak mempunyai lesen, kita nak keluarkan daripada amaran polis. Sama ada boleh diberi amaran keras ataupun program intervensi sebab kadar data yang kita dapat, kadar kemalangan yang terlibat dalam kalangan kanak-kanak yang memandu tanpa lesen ni berada di dalam sangat tinggi ya. Okey. Macam amaran keras, kes dadah tu kita nak alihkan kepada program intervensi pemulihan dan program intervensi merupakan satu langkah macam agensi yang terlibat dan juga sampel kajian bersetuju.
program intervensi ni sebagai satu langkah yang positif dan pendekatan yang sangat membina sosial. Okey, kapasiti dan keupayaan sumber. Okey, macam kita nyatakan tadi, KPI, SOP dan juga aplikasi perlu dibangunkan agar kita dapat jalankan program ini dengan lebih baik. Okey, keperluan pindaan undang-undang, kita perlu masukkan macam Australia dan New Zealand telah masukkan diversion dalam akta kanak-kanak. Seterusnya, strategi komunikasi bagi tingkatkan kesedaran dan penerimaan orang awam, penerimaan agensi terlibat, 3 agensi tersebut, dan kita lihat juga penerimaan ketua komuniti, pengelola perkhidmatan keadilan, kanak-kanak dan ahli keluarga. Okey, ni kita ada cadangan strategi pelaksanaan jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Di mana jangka masa pendek ni kita akan tengok baliklah latihan yang diberikan kepada pegawai-pegawai 3 agensi, dan juga kita tengok balik SOP dan juga kita tengok kita perlu lihat infrastruktur yang perlu ada jika kita nak laksanakan diversion, dan kita perlu bangunkan SOP di pejabat timbalan Perdana Raya. Di mana jangka masa sederhana kita perlu pindah akta kanak-kanak dan masukkan bab khusus untuk kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang. Seterusnya, jangka masa panjang ialah untuk merangka khusus program diversion secara menyeluruh dalam komuniti, sekolah dan perbicaraan. Okay. Seterusnya sebelum saya akhiri perkongsian ni, saya nak kita sama-sama berfikir mana ayat ni, surah Al-Anfal ayat 28. Anak merupakan amanah dari Allah dan ketahuilah bahawa harta dan anak-anakmu hanya sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Okay. Ada sebarang persoalan ataupun perkongsian ataupun cadangan sangat kita alukan sebab projek ni masih berjalan sehingga bulan Julai ya. Baik. Terima kasih Puan Farhana atas perkongsian pembentangan berkaitan dengan kajian pelaksanaan projek rintis diversion bagi kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang di Malaysia. Ya, saya kira pembentangan beliau tadi mungkin kita boleh menerima soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya lihat ada soalan yang diajukan. Puan Farhana, apakah proses amaran keras yang akan dilakukan oleh pihak PDRM bagi kesalahan yang dilakukan itu? Unmute dulu Puan Farhana. Okey, untuk proses amaran keras, pertama sekali jika kanak-kanak tersebut didapati melakukan kesalahan, kita akan memaklumkan kepada penjaga ataupun ibu bapa oleh JKM lah. JKM akan memaklumkan kepada penjaga dan ibu bapa kanak-kanak tersebut. Kemudian laporan penilaian risiko dan juga kertas siasatan akan disediakan. Dan laporan serta kertas siasatan akan dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya, dan daripada laporan tersebut Timbalan Pendakwa Raya akan menentukan sama ada kanak-kanak tersebut layak atau tidak menerima amaran keras. Semua proses ni kita cadangkan dalam masa 14 hari bekerja saja. Baik. Saya kira soalan seterusnya daripada Puan Syikin tadi pun telah dijawab dalam jawapan ini, yang mana beliau bertanya tentang penglibatan PDRM itu tadi. Puan Farhana, jawapannya iyalah kan? Dan seterusnya kita ada soalan daripada Cik Dadan. Berdasarkan kajian ini, apakah reaksi atau respon ketua komuniti dari segi kesediaan untuk melibatkan diri dalam program intervensi yang dicadangkan itu? Puan Farhana, boleh terima kasih Cik Dadan. Okey, dalam dapatan kajian kita dapati, sebenarnya ada je ketua-ketua komuniti dan ketua kampung ni yang dia dah advance, dia dah laksanakan program intervensi ni.
macam kalau dia dapati budak-budak dalam pek kat kampung ke apa, diorang ni dah buat program intervensi macam cuci masjid, lepas tu wajib solat 5 waktu di masjid, kena sertai program gotong royong dan sebagainya. Dan apabila kita buat ataupun kita tanya pendapat persepsi mengenai program diversion ni, ketua kampung dan ketua komuniti memang sangat bersetuju lah, sebab diorang berpendapat budak-budak kanak-kanak ni sebenarnya dia bukan nak buat sangat pun. Salah tu kadang-kadang dia tersasar sikit je. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya Puan Farhana daripada Puan Marlina. Jika ada cadangan pesalah projek rintis diversion untuk membaik pulih dengan siapa perlu berurusan. Contohnya memperbaiki sistem data pesalah bagi kanak-kanak ini. Ataupun kanak-kanak yang terlibat dalam konflik dengan undang-undang di Malaysia. Okey. Apa soalan tadi? Jika Maksudnya jika pesalah muda ini, maksudnya kanak-kanak yang terlibat dalam konflik undang-undang ini ingin melaksanakan diversion, kepada siapa yang perlu mereka ini berurusan untuk, contoh jika mereka dikenakan untuk memperbaiki sistem data pesalah yang sedia ada. Atau mungkin Puan Marlina boleh membuat clarification? Okay, Assalamualaikum. Tak, cuma saya nak menyatakan bahawa kalau kita nak memperbaiki, contohnya macam tadi dikatakan Puan Farhana, sistem masih lag. So bagaimana kalau kita nak mencadangkan untuk memperbaiki sistem supaya kita boleh dari segi database kanak-kanak tu, sebab kita tak ada lagi sistem yang yang terbaik untuk kita melihat bahawa kanak-kanak tu pernah ditahan oleh PDRM kan. Jadi bagaimana kalau kita nak membantu untuk memperbaiki sistem data tu tersebut. Itu maksud saya. Terima kasih. Mungkin dalam findings itu ada cadangan yang berkaitan Puan Farhana tentang data. Cadangannya kita untuk kanak-kanak yang terlibat dalam konflik ni, kita akan di bawah bidang kuasa Jabatan Kebajikan Masyarakat, di bawah seliaan kita panggil bahagian dasar di bawah polisi lah, untuk memperbaiki sistem yang sedia ada. Baik, mungkin sekiranya cadangan itu belum ada, mungkin boleh dilihat dan diperhalusi dari aspek data yang dimaksudkan itulah, ya. Betul, sebab kajian ni masih lagi berjalan sehingga Julai 2022. Puan Hamidah, minta maaf saya Haja Amni. Silakan Puan. Mungkin Cik Dadan yang patutnya boleh respon, tetapi sebab saya sekarang sebagai local project coordinator yang membantu lead consultant Encik Peter Muir di Australia, kita dah ada database yang dibangunkan oleh lead consultant. Jadi bagi JKM, kita lengkap yang tu. Cuma saya rasa cadangan Puan Marlina tadi yang diutarakan oleh Puan Farhana awal-awal ialah pihak polis kan, dia tak boleh nak detect kanak-kanak ni pernah ada melakukan kesalahan ataupun tidak. So I think more of the database will be with the police. Sebab dengan JKM, kami dah ada database yang dibangunkan oleh lead consultant di Australia and is online. Dan pegawai kita hanya isi je dan kita dapat terus maklumat itu. Jadi itu yang saya boleh respon lah setakat ini. Mungkin di pihak polis. Terima kasih. Mungkin ada isu-isu confidentiality yang kita perlu jaga juga untuk disclose the data lah kepada pihak luar contohnya, ya, yang perlu kita lihat lah. Dan pertimbangkan. Macam kalau bila kita isi pun, kita tak isi nama, kita hanya gunakan IC saja. Untuk projek rintis ini hanya IC kita isikan dan mereka tak tahu siapa, cuma kita lah yang keep the record di jabatan. Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Haja atas respon. Tadi ada satu soalan lagi daripada Puan Nur Ashikin. Puan tadi menyatakan bahawa ada isu berkaitan tempat pengasingan pesalah kanak-kanak. Pesalah kanak-kanak dengan pesalah dewasa di lokap polis.
sejauh mana pengasingan dibuat oleh pihak polis atau pihak terbabit buat masa ini demi memastikan kanak-kanak selamat ketika berada di dalam lokap, memandangkan kajian ini masih lagi berjalan. Saya rasa ini perlu dijawab oleh pihak PDRM lah ya, dari segi memastikan. Tapi mungkin ada diperolehi daripada kajian yang telah dilakukan setakat ini, Puan Farhana, mungkin kalau boleh berespon. Terima kasih Puan. Sebenarnya kalau kita tengok dapatan kajian pun polis mengaku memang sangat kekurangan infrastruktur untuk menyediakan bilik khas ataupun penempatan yang berasingan kanak-kanak daripada pesalah dewasa. Disebabkan kekangan yang berlaku ni, nak tak nak pihak polis memang terpaksa sekalikanlah pesalah kanak-kanak dewasa, kanak-kanak pesalah kanak-kanak dan juga pesalah dewasa. Baik. Ya, Puan. Baik, terima kasih atas respon. Saya rasa kita dah melangkau masa. To be fair with Dr. Habibie, the next presenter, would be the last presenter, last but not least. Saya rasa saya terpaksa hentikan di sini untuk pembentangan yang kedua. Terima kasih banyak kepada Puan Farhana atas perkongsian pembentangan bagi tajuk kajian pelaksanaan projek rintis diversion bagi kanak-kanak yang mempunyai konflik dengan undang-undang di Malaysia. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bertanyakan soalan dan memberi respon sebentar tadi. Untuk tidak membuang masa, terima kasih banyak Puan. Untuk tidak membuang masa, saya persilakan kalau Dr. Habibie. Terima kasih semua peserta. Terima kasih. Kalau Dr. Habibie sudah bersedia? Ya, Okay. saya ada sudah ni. Cuma mau jauh. share screen kan? Ya, jauh dari Sabah kita jemput khas Dr. Habibie untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini dalam program kolokium Institut Sosial Malaysia di dalam tema isu-isu sosial semasa. Saya mempersilakan pembentangan yang ketiga yang berusaha Dr. Habibie Haji Ibrahim, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Sabah UMS, yang akan menyampaikan pembentangan bertajuk Pendidikan dan Perubahan Social Community B40 di Negeri Sabah. Dipersilakan Doktor. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Cuma saya mohon untuk saya mau share screen kan tidak dapat. Sebentar ya. Tutup screen, yes. Okey. Okey, boleh nampak ya? Boleh. Boleh Doktor. Tengah loading, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum dan selamat pagi. My turn sampai sudah. Untuk ini ingin saya mengucapkan terima kasih dahululah kepada pihak ISM atas jemputan atas jemputan kepada saya. Sebenarnya ada dirisik oleh pengerusi sendiri dan saya pun take that as a big opportunity lah kepada saya untuk berkongsi sedikit hasil kajian di mana cuma saya pada masa itu bila Puan Pengerusi menghubungi saya minta saya bercakap tentang kerja sosial kan yang berkaitan dengan kerja sosial, then I try lah pada masa itu saya hanya bagi tentang umum besar, tajuk besar which is pendidikan dan perubahan sosial community B40 di Sabah. Sebenarnya tapi ada lagi saya kecilkan lagi lah, saya kecilkan lagi di mana sebenarnya keterampilan yang saya bentangkan dengan ketersediaan pelajar di luar bandar di negeri Sabah memasuki alam universiti, which is ia adalah satu tinjauan awal lah. Jadi kalau berkaitan dengan tajuk ini, saya bukan seorang untuk menjalankan penyelidikan ini. Ada juga rakan-rakan penyelidik yang lain iaitu Encik Rizal Shah Latif, Dr. Nurul Hudani Ahmad Nawi,
Puan Joki Perdani dan juga Profesor Madya Dr. Siu Yat Moy lah. Dan sebagai pengenalan, sebenarnya kajian ini adalah salah satu grant penyelidikan bidang keutamaan yang dikenali sebagai SPPK yang ditawarkan di UMS, which is dia adalah grant penyelidikan dalaman. Tempoh penyelidikan ini adalah 2 tahun, agak baru jugalah saya menerima tawaran di situ, iaitu pada Oktober 2021 hingga September 2023. Dan peruntukan sebanyak 30,000. Jadi bila Puan Pengerusi approach saya beberapa minggu yang lepas, seperti yang saya katakan tadi, I take this opportunity untuk saya membentang. Dan bila saya fahami what is colloquium, dia macam satu perbincangan kan tentang penyelidikan. That's why saya terimalah jemputan daripada ISM. Jadi sedikit pengenalan berkenaan dengan tajuk yang akan saya bentangkan ataupun saya kongsikan di sini, iaitu ketersediaan pelajar B40 luar bandar di negeri Sabah memasuki alam universiti, satu tinjauan awal. Seperti yang saya katakan, sebab ini pun baru juga saya ditawarkan sebagai ketua penyelidik pada Oktober last year. Jadi dan juga sebenarnya saya terlibat secara langsung dengan Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Bila dikatakan terlibat secara langsung dengan Jabatan Hal Ehwal Pelajar, di situ kita ada pelajar-pelajar, kita ada program dia untuk pelajar-pelajar kategori B40. Memang menjadi kalau di setiap fakulti, di fakulti saya sendiri, memang saya yang the person in charge lah berkenaan dengan pelajar-pelajar B40. Jadi sebagai pengenalan, impian memasuki alam universiti ini memang semua ramai, ataupun kita tidak kata semua tapi ramai kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar di sekolah, impian mereka untuk memasuki alam universiti. Tetapi ada kekangan dalam kalangan komuniti P40. Mungkin ini tidak perlulah saya bercakap lebih banyak penjelasan, since kita pun dalam bidang dalam isu-isu sosial, isu-isu sosial dan keciciran pendidikan, kemiskinan, itu salah satu konteks ataupun salah satu bidang aspek yang perlu kita ambil perhatian kita. Ingin juga saya kenalkan di sini berkenaan dengan program meniti UMS. Saya pun baru juga dapat tahu yang program meniti UMS ni hanya UMS sahaja yang mengoffer, yang menawarkan, iaitu kepada pelajar-pelajar B40 di kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan pedalaman, yang mana mereka ini yang tidak mendapat tawaran UPU. Mereka ada memohon tetapi tidak mendapat tawaran UPU. Tidak dapat tawaran tu meaning to say result lah, mungkin kurang mencapai, bukanlah kata pun kurang baik, tapi tidak boleh mencapai ikut kriteria yang diperlukan oleh program-program. Jadi memandangkan Sabah ni besar dan Sabah pun antara saya tidak mahu juga cakap miskin, negeri miskin, termiskin di Malaysia. So disebabkan oleh itu, UMS mengambil adanya program meniti. Sebab kita percaya semua orang berkeupayaan, tetapi dari segi kognitif lah, tapi mungkin disebabkan oleh masalah-masalah jauh di luar bandar. Itu menyebabkan pelajar-pelajar ni mungkin kurang minat, kurang bantuan, sokongan, jadi boleh mendapat result yang rendah. Jadi di sini golongan B40 di Sabah adalah yang paling terjejas dari segi pendidikan. Kalau menurut Siti Rima Najir dalam tahun 2018. Jadi dua objektif utama yang ingin saya kongsikan di sinilah, iaitu untuk mengenal pasti ketersediaan pelajar-pelajar B40 luar bandar memasuki alam universiti. Ketersediaan ini kita lihat dari segi mental, emosi, sosial dan ekonomi mereka. Dan yang kedua, untuk kita mengenal pasti halangan-halangan yang difikirkan oleh pelajar B40 luar bandar untuk mereka memasuki alam universiti. Ingin juga saya kongsikan di sini, seperti yang saya katakan tadi, saya terlibat dengan Jabatan HEPA, Hal Ehwal Pelajar, dan ada keluarga B40 untuk intake 2020, intake tahun lepas pun 20
2021 kan, melalui program meniti kan, kita bagi offer kepada mereka untuk masuk ke universiti kan, dan sebenarnya tidaklah kata terlalu ramai, tapi ada dalam kalangan mereka ini datang, register dan balik, berhenti. Lebih juga 10. Ya, jadi itu sebenarnya yang membuat saya tertariklah untuk membuat kajian tentang ini. Kenapa sebenarnya? Kenapa mereka berhenti? Sedangkan kita tahu melalui pendidikan itulah kemiskinan itu boleh berubah, status mereka dalam masyarakat boleh berubah, kan, cara berfikir, sikap, semua tu. Kan, jadi that's why jugalah saya dan rakan-rakan berminat untuk melihat tentang ketersediaan pelajar B40. Jadi untuk di sini mungkin untuk berkenaan dengan kemiskinan ni mungkin saya boleh teruskan sajalah ya, sebab saya consider mesti ramai dalam kalangan kita tahu hubung kait kan antara kemiskinan dengan keciciran pendidikan kan, sebab saya lebih interested untuk berkongsi berkenaan dengan dapatan bekas ini, dan saya lebih rapat dan hasil kajian saya ingin lebih banyak berkongsikan di situlah. Jadi berkenaan dengan kemiskinan ni, hubungan antara kemiskinan dan pendidikan beroperasi dalam dua arah. Orang miskin sebenarnya tidak berupaya memperoleh peluang kepada pendidikan yang mencukupi, dan tanpa pendidikan yang mencukupi manusia selalunya dikekang ataupun terkekang dengan kehidupan yang serba kekurangan. Kesan yang berpotensi juga atas motivasi kemiskinan itu, ke atas motivasi pelajar. Jadi dan ada juga tu yang disebabkan kurangnya minat untuk bersekolah, keadaan rumah yang tidak kondusif, kurang sokongan ibu bapa dan kesedaran yang rendah tentang kepentingan pendidikan di dalam kalangan isi rumah B40. Mungkin sedikit di sini ingin saya kongsikan pada tahun 2015 golongan B40 masih mempunyai pencapaian pendidikan dan kemahiran yang rendah. Dianggarkan 89% ketua isi rumah B40 kemahiran rendah dalam pekerjaan. Mungkin saya teruskan sajalah. Yang penting kita tahu hubung kait antara kemiskinan dan keciciran dalam pendidikan. Banerjee 1947 memang terlalu lama sudahlah, tapi saya masukkan juga mendefinisikan pendidikan sebagai perkembangan kuasa penyesuaian kepada persekitaran sosial yang sentiasa berubah. Ini peranan pendidikan, di mana kita melihat peranan pendidikan itu sebagai ejen perubahan sosial. Di sini Abdul Ghani pun juga membawa sebagai instrumen perubahan sosial dengan membawa perubahan dari segi pandangan dan sikap manusia. Pandangan dan sikap para pelajar bila mereka sudah graduate atau dalam proses mereka berada di universiti. Kerja social community ini saya cuba kaitkan sebab saya bekerja dengan rakan-rakan dalam kumpulan, jadi ada part mereka masing-masing lah. Saya dibantu oleh rakan-rakan ahli penyelidik juga untuk menyediakan berkenaan dengan kemiskinan tadi, berkenaan dengan pendidikan dan perubahan sosial, juga kerja social community. Cuma mungkin untuk kerja sosial dan community ini kita akan balik kemudian lah. Kita teruskan kepada metodologi. Metodologi, jadi untuk tajuk penyelidikan ini iaitu ketersediaan pelajar B40 luar bandar di negeri Sabah memasuki alam universiti. Ianya sebagai satu tinjauan awal lah. Seperti yang saya katakan tadi, because baru juga last Oktober saya ditawarkan. Jadi dalam penyelidikan ini sebenarnya kami menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, pelajar-pelajar B40 luar bandar, pelajar-pelajar B40 luar bandar ni mereka yang berada di kampus lah, berada di kampus. Sebenarnya untuk keseluruhan projek sebenar, yang sebenarnya kami mahu pergi ke sekolah-sekolah. Maksudnya ialah ketersediaan kan, kami mau tahu, mau identify, mengenal pasti kan apa yang difikirkan oleh pelajar-pelajar yang masih di sekolah. Mereka yang masih di sekolah,
adakah mereka ni bercita-cita untuk memasuki universiti. Sebenarnya itu target awal. Tetapi dalam tinjauan awal ini kami menggunakan pelajar-pelajar B40 yang sudah masuk ke universiti. Dan ke universiti yang sedang sekarang ini berada di dalam kampus lah. Okey, jadi untuk tidak kami lebih menggunakan temu bual, kumpulan fokus, fokus group. Sebab masa yang ialah kebaikan fokus group itu kan. Fokus group itu sendiri kita kata sebagai lebih banyak kan data, dapat menjimatkan masa kan, ada kebaikan menggunakan kumpulan fokus. That's why kami menggunakan salah satu kaedah yang digunakan untuk tinjauan awal ini. 4 kumpulan fokus nanti saya akan terangkan. 4 kumpulan fokus yang sudah dibuatlah, kami buat dan kami buat temu bual kepada 25 pelajar. 25 pelajar. Lepas tu of course dalam kualitatif ni kita mesti ethics apa semua itu kan, saya mengisi borang keizinan. Memang dalam proses sebelum kami memulakan temu bual, sehari 2 hari seminggu, saya ingat seminggu sebelum saya jemput mereka ni pelajar-pelajar ni untuk datang ke sesi focus group, saya sudah maklumkan mereka lebih awal. Jadi mereka ready kan, sebab mungkin pada saya a bit sensitif juga because berkenaan dengan B40 kan. Dan ini saya sudah terangkan tadi kan, program meniti UMS ini kriteria pelajar-pelajar ataupun kriteria peserta kajian dalam tinjauan awal ini. Mereka adalah daripada program meniti UMS diterima masuk ke universiti. Maksud saya katakan tadi is yang mereka gagal ditawarkan melalui UPU, tetapi UMS mengambil inisiatif agar mereka ni sebab kita beranggapan mereka ni berpotensi sebenarnya. Kita tanya juga guru-guru sekolah apa semua kan, adakah ada tak pelajar-pelajar sebenarnya mereka ni berpotensi untuk pergi ke universiti, tetapi disebabkan kekangan di kawasan di kampung pedalaman menyebabkan result mereka itu kurang memuaskan. Jadi ada juga pelajar B40 di UMS ni yang peserta kajian yang masuk ke UMS mengikut saluran STPM dan matrikulasi. Masih lagi metodologi, 25 pelajar kesemuanya terdiri daripada 11 lelaki dan 14 perempuan, mewakili berbagai etnik di negeri Sabah, etnik dan juga daerah lah. Seperti yang saya kata tadi, ada 4 kumpulan. Kumpulan 1 6 peserta, kumpulan 2 4 peserta, kumpulan 3 8 peserta, kumpulan 4 7 peserta. Di sini saya ingin sharekan pengalaman saya lah, sebab saya ada terbaca satu artikel, sama saya tidak dapat rujuk balik artikel tersebut. Ada dinyatakan bahawa bilangan ahli dalam fokus group disarankan adalah antara 4 hingga 6 peserta. Dikatakan lebih ideal kan, dikatakan lebih efektif, dan saya mengakuinya. Saya mengakuinya bila saya ada kumpulan ini, ada 4 peserta, ada 6 peserta, which is lebih mudah untuk saya mengendalikan mengendalikan fokus group itu berbanding kepada 7 dan 8 peserta. Pelajar yang berada di kampus UMS, mereka juga adalah pelajar-pelajar fakulti saya lah, fakulti psikologi dan pendidikan. Mereka adalah pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 3, umur antara 21 hingga 23 tahun. Jadi hasil information yang di-collect, yang dipungut, dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik oleh Brown dan Clark 2006. Dan ini adalah ingin saya kongsikan berkenaan dengan peserta-peserta lah. Peserta-peserta kalau kita lihat di sini, lelaki, perempuan dan etnik mereka. Kalau kata Iban di sini di Sabah pun ada. Ada satu komuniti, ada satu kampung mereka yang memang terdiri daripada mereka yang berbangsa Iban. Bila kita kata Iban, of course lah mereka ini daripada Sarawak. Tapi untuk ingin saya kongsikan di sini, di Sabah pun ada komuniti Iban itu, ada perkampungan mereka. Jadi dan pelajar ni juga adalah kemasukan pelajar ini melalui program meniti. Maksudnya layak untuk menjadi salah seorang daripada partisipan dalam kajian ini. Asal daerah-daerah itu daripada Kinabatangan, Pitas, Ranau, Tenem, Kudat, Tongot, memang daripada pedalaman lah.
daripada pedalaman bangsa Bajau, Kadazan, Sungai Murut lagi lah, dari ada daripada Pitas, Semporna, Papar, Tongot, ada juga seorang tu memang daripada ini pelajar tahun 1 juga, tapi dia daripada tahun 1 tapi dia daripada kategori B40 lah, dia bukan daripada program Maniti Bangsa Melayu Brunei Lawas. Saya tidak keluarkan dia daripada jumlah keseluruhan saya 25 sebab saya mau simpan data daripada partisipan ini, kemungkinan akan boleh membantu lagi untuk seterusnya, kajian kami yang seterusnya nanti mungkin buat perbandingan ke apakah kan. Tetapi dalam analisis data saya memang saya hanya menganalisis kepada 23 orang sahaja. 22 tolak 2 orang ni lah, 25 tolak 2 orang sebab mereka bukan daripada negeri Sabah. Lahad Datu, daripada Bintulu ada, ini saya kata tadi daripada Bintulu, daripada Lawas tadi, dan ada seorang saya ingat daripada Kota Baru, dan beliau pun bukanlah pelajar B40, tapi I keep the data mungkin untuk kegunaan kami pada masa akan datang. Cuma untuk analisis data dapatan tema-tema nanti saya analisis daripada 22, memang pelajar-pelajar daripada Sabah, sama ada program Maniti ataupun yang memang pelajar-pelajar B40 lah. Dan seterusnya untuk analisis data dan perbincangan, kita masuk kepada objektif pertama, mengenal pasti ketersediaan pelajar-pelajar B40 luar bandar memasuki alam universiti. Hasil kajian mendapati kategori yang ada cita-cita dan keinginan untuk memasuki universiti. We identify kategori yang ada cita-cita, keinginan untuk memasuki universiti. Dan yang kedua, kategori sebaliknya, iaitu ada dalam kalangan mereka ni partisipan, peserta kajian saya itu tidak mempunyai keinginan sebenarnya untuk tidak mempunyai keinginan ataupun cita-cita untuk memasuki alam universiti. Namun dapat juga dikenal pastilah ketersediaan dan niat memasuki universiti seakan-akan lebih popular dalam kalangan peserta kajian. Maksud saya di sini, yes, kita identify 2, ada yang memang ada cita-cita, keinginan, dan memang ada yang tidak bercita-cita. Tetapi antara 2 kategori ini rata-rata rata-rata research participants menyatakan mereka sebenarnya mahu, ada niat untuk memasuki alam universiti, maksudnya untuk pergi universiti lah. Jadi saya ambil mungkin banyak sebenarnya saya mau kongsikan di sini bukan apa kata mereka, apa pandangan mereka kan. Jadi yang pertama ada cita-cita dan keinginan untuk memasuki universiti. Ini daripada peserta lelaki lah. Ini salah seorang peserta lelaki. Apa yang dikatakan oleh pelajar ini, dikata kalau bagi persediaan untuk sebelum saya masuk universiti itu dalam 40% per 100 lah dikata. Maksudnya bukan lagi separuh, baru 40 ke 100. Sebelum saya mulai universiti itu, saya sedia kumpul duit. Saya bekerja dia kata sebelum itu. Sebenarnya saya mahu bekerja beberapa minggu sebelum mula, tapi oleh kerana hal COVID, banyak pekerja diberhenti waktu itu. Jadi di sana saya balik kampung lah. Sanalah saya memang sudah tahu yang cikgu kami kasih tahu yang saya lulus B40. Maksudnya dia lulus, dia ada mendapat tawaran dari mengikut saluran program Maniti. Dan yang kedua, peserta lelaki juga dia menyatakan bagi saya untuk memasuki alam universiti ini memang saya sudah target mahu masuk. Masa itu sudah isi UPU dan masa yang sama saya ada isi borang B40 ini untuk peluang kedua sekiranya tidak dapat UPU. Maksudnya ni dia sudah tahulah, dia tahu mungkin sebab mungkin result rendah, dia isi juga UPU, tapi dia tahu ada program Maniti yang mungkin memberi peluang dia untuk memasuk universiti. Macam mana usaha pelajar lelaki ini sebab dia ada cita-cita dan dia berusaha, dia tahu di mana sepatutnya dia dapatkan maklumat, di mana sepatutnya selalunya dia boleh memohon sebab dia ada cita-cita di situ untuk masuk universiti, walaupun dia kata mungkin di sini isi UPU mungkin dia kata mungkin tidak ni kan result dia kurang memuaskan macam begitu. Peserta lelaki lagi yang seterusnya, apa
apa yang dikatakan oleh pelajar ini, kalau kebersediaan, kalau pasal keuangan memang saya sudah bersedialah sebab saya memang bekerja sambilan. Masa itu memang saya kumpul untuk mahu guna nanti kalau masuk dalam universiti. So kalau persediaan lainnya seperti persediaan mindset, saya lama sudah setting supaya walau apapun sedia sudah mahu study, okay, dari kecil lagi mahu masuk universiti. Dia kata, okay, dari kecil lagi ada keinginan dan dia ada keinginan, dia tahu kemiskinan kan di situ dan dia bekerja, okay, dia bekerja, dia berusaha untuk kumpul duit. Okay, dan seterusnya perempuan pula, okay, peserta yang seterusnya perempuan. Kalau dari saya memang dari form 6 lagi lah, okay, memang ada cita-cita mau masuk universiti. Okay, lepas itu memohon UPU tapi tidak dapat. Ada rasa kecewa jugalah. Terus sekali dapat tawaran B40, okay, maksudnya tawaran memasuk universiti UMS melalui program meniti, saya terima. Okey, dan mungkin saya boleh kongsikan lagi di sini satu orang lagi daripada peserta perempuan. Ketersediaan masuk itu ada dalam diri saya sejak dari tingkatan 1. Okey, lepas dari tingkatan 6 itu saya ada isi UPU. Mohon untuk UPSI. Lepas itu dapat METSI sampai interview. Tapi sampai interview duka cita. Dan yang second itu pun tiada dapat. Sampai saya dapat surat dari UMS itulah, iaitu program meniti. Okay, kena suruh ambil di sekolah. Okay, apa yang saya dapat identify di sini meaning melalui program meniti itu. Kan keciciran, kan kadang-kadang kita salah isi borang, apa semua kan. Bukan salah isi, ya salah isi borang atau salah pemilihan program-program kan yang bersesuaian dengan keputusan STPM macam begitu. Jadi ada chances kan, kalau ada kesilapan di situ ada chances. Okay, pelajar-pelajar tidak mendapat offer. Tetapi melalui adanya program B40 ada. Jadi ini program B40 ini itu yang boleh memberikan peluang lagi. Maksudnya peluang kedua, okay, kepada pelajar-pelajar yang di luar bandar yang mungkin kurang dari segi pencapaian akademik mereka STPM masih boleh memohon masuk ke universiti. Okay. Saya rasa saya teruskan sejaklah ya, sebab terlalu banyak ingin saya kongsikan sini sebab benda yang sama juga, iaitu ada cita-cita untuk memasuki universiti. Okay. Jadi di sini apa yang saya dapat, hasil daripada tinjauan inilah, okay, untuk mengenal pasti ketersediaan pelajar-pelajar B40 luar bandar masuk alam universiti. Meaning di situ ada kesediaan, okay, memasuki universiti dari segi emosi, dari segi mental dan juga persediaan lah, okay, sedikit keuangan dari segi ekonomi. Okay. Yang kedua kategori yang tiada niat, okay, tiada niat memasuki universiti ataupun tidak bersedia masuk universiti. Okay, jadi kalau menurut peserta lelaki ini, okay, untuk persediaan itu kan untuk masuk universiti ini saya masuk bukan sebab saya isi UPU lah, sebab dapat tawaran B40, dia kata. Ya, program meniti itu. Jadi masa itu saya bekerja di masa itu. Jadi bila saya dapat tawaran itu, macam saya pun dua hati. Sebab tujuan asal saya tidak mahu sambung studi sudah. Keinginan untuk masuk itu memang ada. Cuma tengok daripada keputusan STPM saya, macam masih lemah semangat saya sendiri jugalah. Sebab saya tengokkan saya punya keputusan indaklah bagus. Jadi macam indak layak, begitu rasanya. Begitu kan saya rasa. Maksudnya dekat yes, keinginan masuk universiti itu ada sebenarnya, tetapi disebabkan result, keputusan STPM yang kurang menggalakkan, dia down di situlah. Sebab itu dia bekerja dan dia bersyukur dengan adanya program meniti. Seperti yang saya katakan tadilah, program meniti ini kita mau bagi peluang. Okay, bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang di kampung yang tercicir dari segi UPU mereka itu, untuk mereka pun menerima tawaran masuk universiti. Jadi yang kedua peserta lelaki juga, bagi saya persediaan masuk DU memang tiada masa saya di sekolah. Sebab dalam fikiran saya macam sedang dalam tingkatan 6 sudah susah, apalagi DU. Itulah saya sebenarnya tidak mahu di universiti. Macam mana dia punya menganggap diri dia sendiri. Kan dia menganggap sedangkan di sekolah sendiri pun dia sudah susah, dia kata. Dia sudah susah dari ini yang saya mau explore further lagi lah. Explore lebih lanjut lagi. Susah yang macam mana tu, adakah disebabkan ekonomi, adakah disebabkan pencapaian kognitif mereka kan, ataupun adakah disebabkan oleh kemiskinan itu kan yang boleh mempengaruhi
mempengaruhi motivasi belajar mereka. Tapi appear di sini ya, seorang pelajar lelaki dia kata sebab dalam fikiran saya macam sedang dalam tingkatan 6 sudah susah, apalagi di U. Dia kata itulah saya sebenarnya tidak mahu masuk di universiti. Tapi dia datang juga, pelajar ni dia datang, seorang pelajar yang bagus sebenarnya, seorang yang ada potensi. Sebab pelajar ini pun sebenarnya guru, kita communicate dengan guru pun memang dia ada potensi sebenarnya pelajar ini, tapi disebabkan result rendah dia tidak berpeluang masuk UPU. Mereka bersyukur jugalah dengan adanya program meniti. Jadi saya kongsikan lagi juga di sini peserta lelaki masih apa yang dikatakan oleh peserta ini. Secara jujurnya kalau saya kesediaan masuk U ini 50-50 lah doktor. Sebab pertama, saya kurang pendedahan tentang semua ini. Di kampung saya pun mana ada pendahulu-pendahulu, maksudnya orang yang masuk universiti yang lebih awal dari dia. Jadi tiada yang bagi tahu kehidupan di U ini macam mana, masuk di U ini untuk apa, masuk di U tahulah untuk apa, tapi pendedahan kehidupan di U ini macam mana, bagaimana mahu masuk dan sebagainya. Macam mana ini mereka kurang bersedia. Ini pada khemah kami lah, kurang bersedia dari segi mental kan, mungkin mereka takut, sedangkan di kampung tu itu susah kan, di sekolah di kampung susah, apatah lagi di tempat baru kan, di bandar kan, di alam universiti kan, mungkin disebabkan oleh keuangan jugalah, sokongan kan daripada ahli keluarga, itu mungkin yang memberi efek kepada pelajar ini ataupun peserta ini. Satu ingin saya kongsikan peserta perempuan. Kalau saya masa sekolah menengah itu saya tidak berniat untuk masuk DIU, tapi saya ada satu kakak sepupu. Ini mungkin setakat ini sajalah. Ada satu sebab, kalau yang saya ingat, kalau yang seterusnya itu pengaruh lagi lah kan, pengaruh persekitaran kan, macam mana untuk attract dia untuk masuk universiti. Tetapi ada dalam kalangan perempuan, di partisipan perempuan, seperti yang dikatakan, kalau saya masa sekolah menengah itu saya tidak berniat untuk masuk di universiti. Jadi untuk objektif satu ini, mengenal pasti ketersediaan pelajar-pelajar ni secara menyeluruh dapat disimpulkan hasil kajian mendapati juga mendapati bahawa pelajar tidak bersedia memasuki alam universiti, sama ada dari segi mental, emosi, sosial, ekonomi. Ini yang membuat saya seperti yang saya katakan tadi kan, saya pun ada grup dengan pelajar P40 yang melalui program meniti ini tahun 1, tahun 2, tahun 3 kan. Komunikasi kami due kepada COVID ini kan, komunikasi kami belum pernah berjumpa lagi kan, komunikasi kami banyak secara dalam WhatsApp lah, dalam grup WhatsApp kan. Pelajar-pelajar ini terus dia bagi tahu, doktor saya minta maaf, saya sudah balik kampung. Ini yang ingin saya kongsikan. Saya sudah balik kampung. Saya kenapa balik kampung? Saya berhenti doktor. Saya rasa saya tidak boleh. Dia cakap, kenapa? Apa maksud kamu? Apa maksud awak tidak boleh? Apa semua? Kalau boleh share dengan saya kan? Dia kata dia tidak mampu. Tidak mampu. Itu saya tidak mampu. Dia kata belajar tu susah. Dia cakap kan, bila pengalaman saya dengan rakan-rakan yang mengenali lah B40 juga, grup-grup dalam fokus grup itu ada menyatakan dia kenal dengan pelajar ini, memang ada masalah keuangan dari segi keluarga kan, menyebabkan pelajar ni sudah datang register balik. Ada pula tu satu orang pelajar ni sudah datang satu malam sahaja. Satu malam, padahal kita dah sudah atur kemasukan ke universiti, kemasukan ke asrama kan, sebab di kampung mungkin masalah internet kan, kalau dalam kampus wifi kan, wifi everywhere, so online classes tidak ada masalah macam begitu kan. Tapi ada sebab lain kenapa mereka balik, berhenti, buat keputusan berhenti. Jadi berdasarkan kajian-kajian terdahulu menunjukkan perlunya sokongan psikososial di peringkat awal agar seseorang individu mampu untuk mengawal tekanan dan emosi apabila berhadapan dengan situasi yang sukar. Hal ini turut dinyatakan oleh Bryman dan Riegel 2008 dan Ibrahim dan rakan-rakan bahawa melangkah ke universiti merupakan satu perubahan untuk mengembangkan kemahiran, pengalaman, rangkaian sosial serta memperoleh
pengetahuan. Pelajar akan berhadapan dengan satu transisi yang mendatangkan tekanan jika mereka tidak mampu mengurusnya dengan baik. Itu yang diharapkan nanti hasil daripada kajian menyeluruh nantilah kita dapat bagikan cadangan-cadangan untuk memberikan persediaan kepada pelajar-pelajar, especially B40 di luar bandar. Jadi bagi Hilwat dan Nur Ashira 2019 pula, pelajar yang melangkah ke alam universiti perlu mendapatkan sokongan psikososial. Berikutan pelajar melalui fasa peralihan daripada tinggal bersama keluarga kepada hidup yang lebih berdikari di universiti kelak. Alasan ingin memasuki alam universiti pun kami tanya jugalah dalam focus group sebagai di mana antara alasan yang diberikan oleh research participants ataupun peserta kajian ini ialah sebagai bukti perubahan diri ke arah yang lebih baik. Maksudnya alasan mereka lah kenapa mereka mahu masuk universiti. Dia kata sebagai bukti perubahan diri ke arah yang lebih baik. Maksudnya di sini mungkin dia ialah saya ingat lagi peserta ini dia kata mungkin dia nakal ke apa semua kan, tapi dia dapat menunjukkan juga dia berubah. Maksudnya image masuk universiti itu dapat memberikan image yang baiklah yang baik. Ingin membalas jasa orang tua ataupun ingin membanggakan orang tua, mahu menjadi contoh kepada penduduk kampung, kepada adik-beradik. Galakan disebabkan oleh galakan dari motivasi daripada guru dan ahli keluarga, rasa ingin tahu kehidupan di universiti dan ingin mengubah keadaan keluarga, inginkan peluang pekerjaan yang baik. Ini antara alasan para peserta yang ingin memasuki alam universiti. Mungkin saya mungkin boleh sharekan sedikit di sinilah. Ini data yang saya simpulkan dan subtema dia inilah yang sudah dibina. Jadi bersedia dari segi apa ya? Sebab memang sudah bersedialah. Memang mahu masuk universiti, itu cita-cita. Orang cakap Indah juga terlampau nakal, jadi saya mau ubah diri saya lebih ke arah yang lebih baik, supaya orang tengok, oh dia ni boleh sudah berubah, berubah itu yang saya katakan tadi. Peserta ini juga menambah, peserta lelaki sebab saya dari kecil sampai ke besar, apa-apa saya punya naik pentas, ambil anugerah, konvo form 6, form 5, keluarga saya memang tidak dapat datang tu sebab apa itu. Jadi impian saya ada satu peluang last DU untuk convocation saya. Saya mahu sarungkan baju jubah itu di depan Dewan Chancellor dengan ibu saya. Sebab di kampung saya pertama masuk di universiti. Kampung saya lagilah jalan masuk sampai di kampung saya lah. Dalam Tenom itu ada beberapa daerah kecil lagi lah. Jadi daerah kecil saya begitu dikata, jadi daerah kecil saya tidak nyatakan di sinilah sebab kita tidak mahu orang lain boleh identify siapa pelajar ini. Jadi satu lagi peserta perempuan, ketersediaan saya untuk masuk universiti itu sejak saya masuk form 6. Ramai guru yang selalu bagi motivasi tentang pentingnya pendidikan, sambung belajar, macam mana mau masuk urus masa, urus keuangan, dan banyak bagi kesedaran tentang pendidikan. Masa form 6 lah saya mula sedar sebab selalu kena motivasi. So saya rasa saya skip lah ya sebab ini tadi yang saya katakan adalah alasan kenapa mereka ingin memasuki alam universiti. Seterusnya alasan pula kepada kategori yang kedua, iaitu mereka yang tidak berniat, tidak mahu masuk universiti. Alasan kenapa tidak bersedia dan tidak ingin masuk universiti itu antaranya tidak mahu membebankan keluarga ataupun faktor kesusahan keluarga. Pencapaian akademik kurang memuaskan untuk masuk universiti. Tiada motivasi diri. Rakan-rakan ada yang bekerja dan dapat bantu keluarga. Ini pun juga interesting. Yang dikata rakan-rakan ada bekerja dan dapat bantu keluarga. Maksud in that age kan dalam usia mereka yang baru awal 20-an kan, baru baru lepas STPN, mahu bekerja sebab mahu membantu keluarga. Sanggup mengorbankan tentang sepatutnya peluang sendiri untuk yang lebih bagus itu.
tapi sanggup untuk disebabkan kerapatan dengan keluarga lah kan, kasih sayang dengan keluarga. Ini nanti yang kami ialah ahli-ahli kumpulan ingin further lebih lanjut lagi di kampung-kampung yang bila kami keluar ke lapangan. Dan seterusnya kenapa tidak bersedia dan tidak ingin masuk universiti, sebab peluang pekerjaan yang belum pasti. Ini yang sangat menakutkan lah kan. Kita sendiri pun ala kesian pelajar-pelajar sudahlah mereka pelajar B40 miskin, dan mereka ni bila masuk rata-rata daripada mereka ni pinjaman pula PTN kan. Kita biarlah lama sudah benda ni kan, ada dalam 10 tahun kan mereka terjerat, tapi pekerjaan sudah habis belajar, pekerjaan tidak ada kan, belum sukar mendapatkan pekerjaan, pada masa sama mereka terperangkap dengan hutang PTN kan itu. Jadi what's next kan, apa pula cadangan kita, program kita bagi membantu pelajar-pelajar ataupun kategori B40 di kampung-kampung inilah di luar bandar. Jadi saya rasa saya skip sajalah ya dia punya petikan-petikan daripada ni, mungkin saya ambil 1-2 saja, tapi yang pasti sub-tim, sub tema-tema kepada tidak bersedia tadi kenapa ada dikenal pasti. Mungkin satu di sini perempuan, peserta perempuan, saya rasa semangat saya sudah hilang mau belajar ya, sebab kawan-kawan saya lain cakapkan dia orang ada plan untuk bekerja sudah tidak usah belajar. Bekerja dapat duit sudah begitu. Duit itu untuk diri sendirilah supaya tidak ditanggung sudah. Kan in that age awal 20-an kan mereka tidak mahu menyusahkan keluarga, tidak mahu membebankan keluarga. Mereka mahu bekerja, in fact mereka mahu bekerja sebab mereka mahu bantu keluarga lagi. Jadi kedua untuk family lah takut menyusahkan diorang. Ini saya rasa satu penemuan yang memang sedih lah juga kan, agak sedih. Sepatutnya ialah peluang pendidikan tu kesamarataan kan semua perlu ada kalau kita mau masuk dalam profession lah, dalam kerja sosial. Peserta perempuan mungkin kita boleh tengok kepada peserta lelaki kalau ada di sini. Tiada pula saya masukkan pada peserta lelaki. Seterusnya beberapa untuk analisis dan perbincangan. Untuk yang objektif 1, beberapa kajian yang telah dilakukan melibatkan pelajar dalam kumpulan B40 yang melihat pada faktor keuangan dan kemiskinan di luar bandar. Kajian oleh Chan dan Rozia 2018 menyatakan aspek mental, emosi, sosial merupakan aspek penting yang perlu ada dalam diri seseorang pelajar. Ini kerana oleh Fauzia, Nazira dan Verdi 2018 menunjukkan daya ketahanan. Daya ketahanan pelajar dalam kalangan keluarga B40 yang tinggi iaitu sebanyak 63% sahaja, manakala yang mempunyai daya tahan sederhana adalah 37%. Inilah ni mungkinnya yang saya kongsikan tadi. Tidaklah banyak, tapi ada dalam kalangan mereka ini sudah datang ke universiti, ke kampus, register dan left. Mereka balik kampung. Itu. Mungkin disebabkan daya tahan itulah yang sederhana. Jadi maksud program intervensi nanti untuk mereka ni kan, kerja sosial di sekolah macam mana, apa yang perlu dibuat ataupun di dalam komuniti untuk meningkatkan daya tahan mereka ini. So begitu juga kajian terdahulu yang dilakukan oleh Norasma, Khairul dan Haryati yang melibatkan seramai 90 pelajar di Semenanjung Malaysia lah. Di Semenanjung Malaysia menunjukkan masih mempunyai daya tahan yang rendah. Tidak kisah mereka di Sabah kah, di Semenanjung kah, kan as long as mereka ini dalam kalangan B40, daripada keluarga B40, mereka menunjukkan masih mempunyai daya tahan yang rendah. Jadi faktor untuk objektif kedua ini itu mengenal pasti faktor-faktor yang difikirkan. Yang ini saya untuk objektif pertama, ketersediaan pelajar untuk memasuki alam universiti. Seperti yang saya kongsikan tadi, ada 2 kategori lah kan. Ada yang memang berminat, memang ada cita-cita dari kecil lagi, dan yang kedua sebenarnya mereka tidak mempunyai minat. Bukan kata minat, mereka ada minat
tetapi terpaksa menanamkan minat, meninggalkan, melupakan minat mereka itu, cita-cita mereka itu disebabkan oleh kemiskinan, ataupun kekangan-kekangan lah. Itu untuk objektif satu, ketersediaan pelajar. Dan saya kongsikan juga tadi berkenaan dengan apakah dia alasan-alasan mereka, kenapa mereka sudah bersedia masuk universiti, membimbing anak dan Encik Saiful bagi peluang saya untuk minum sekejap. Tadi is alasan-alasan, kan, alasan-alasan mereka kenapa mereka mahu masuk universiti, dan alasan-alasan mereka juga, kenapa mereka tidak mahu ataupun tidak ada cita-cita untuk memasuki alam universiti. Dan seterusnya, yang kedua, objektif kedua, iaitu mengenal pasti faktor-faktor yang difikirkan oleh pelajar B40 luar bandar sebagai yang boleh menghalang mereka untuk memasuki alam universiti. Ada beberapa subtim lah untuk tema faktor-faktor ini, iaitu diantaranya faktor keuangan, sumber ekonomi dalam keluarga, kurang sokongan keluarga, faktor diri sendiri, tiada peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan keluhan, pandangan orang kampung. Ini beberapa, 1-5, ada 5 subtim ataupun 5 subtema yang dapat dikenal pasti berkenaan dengan halangan, faktor-faktor halangan yang maksud saya di sini mereka sudah berada di universiti ataupun yang mereka fikirkan bila mereka masuk universiti nanti, apakah sebenarnya halangan-halangan mereka. So ada 5 di sini. Untuk yang faktor keuangan itu, peserta lelaki, jadi bila masuk universiti itu banyaklah kekurangan. Pertama, keuangan. Itu yang first, sebab daripada pinjaman PTPTN itu saya tidak dapat pinjaman yang penuh, separuh saja dari course sebenar program itu. Jadi bila sudah tolak iuran, dia ada balance dalam 200 lebih begitu. Jadi 200 lebih itulah yang saya guna untuk dalam 1 semester. Jadi keseluruhan memang tiada persediaan yang tersusun untuk masuk universiti. Ini yang dikongsikan oleh salah seorang research participant lah, lelaki. Dia dapat PTPTN setelah bayar apa semua itu tinggal lebih RM200 sahaja lagi. Mereka miskin, mereka tidak mahu membebankan, mereka tidak akan cerita dengan keluarga macam mana kesusahan mereka di kampus. Mereka berusahalah macam mana untuk ada pocket money, mereka akan berusaha sendiri. Tapi jadi ini yang dikongsikan oleh research participant. Yang kedua masih lagi faktor keuangan. Mungkin kita terus pergi kepada faktor sokongan keluarga. Maksudnya di sini kalau dari pihak sekolah saja sokongan, tiada dari pihak dalam keluarga, maksudnya tiada dari pihak dalam, maksudnya sokongan keluarga. Susah juga mereka mahu keluar. Ini pandangan, pandangan seorang partisipan lelaki. Dia kata kalau dari pihak sekolah saja, ini kita memang kita setujulah kan, pihak sekolah kan, guru-guru kan memberikan motivasi kepada pelajar-pelajar kan untuk keluar daripada kampung, untuk belajar ke tahap yang lebih tinggi kan. Tapi kalau tiada di dalam, dia kata, maksudnya sokongan keluarga susah juga. Maksudnya di sini kurangnya sokongan keluarga melalui transcribe memang saya dapat kenapa apa semua kan, kenapa kurang sokongan keluarga itu disebabkan oleh keuangan lah juga. Keuangan disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kanak-kanak lelaki ini mereka sebagai sumber kanak partisipan lelaki, pelajar lelaki. Mereka sebagai sumber ekonomi dalam keluarga. Jadi itu yang menghalang mereka untuk pergi ke universiti. Ini masih lagi kurang sokongan keluarga. Kurang sokongan keluarga. Yang keempat ni peserta perempuan mungkin saya boleh kongsikan, ibu bapa. Kedua-dua kurang menyokong. Kurang menyokong. Tapi saya tetap juga mahu masuk sebab ada kawan-kawan saya yang masuk DU kan. Sebab ada di kalangan kawan-kawan masuk DU jadi cikgu. Terus saya pun mahu masuk DU. Mungkin sebab dari segi keuangan, lepas itu lambat lagi habis, mahu tunggu lagi 3 tahun begitu. Banyak lagi mahu guna duit. Begitulah saya rasa dari segi keuangan. Di
disebabkan dari segi keuangan itulah kekangan keuangan menyebabkan kurangnya sokongan daripada keluarga. Faktor diri peserta lelaki, tapi mula-mula macam saya dua hatilah juga sebab macam saya lebih bersemangat mahu bekerja, mahu dapat duit berbanding saya mahu sambung studi. Kalau saya tertumpuk pada diri saya sendirilah sebab macam saya rasa macam saya tidak sesuai untuk studi begitu. Ini kita mau memang saya ada federlah tidak sesuai. Apa maksudnya tidak sesuai di situ? Ialah dari segi keuangan juga, dari segi ini pencapaian akademik STPM mereka, result STPM mereka tidak sesuai dia kata. Okey. Tiada peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan. Ini peserta, ini yang menakutkan. Mungkin boleh saya sharekan juga nanti kalau betul lah ramai partisipan mengatakan ini, adakah ini berkaitan dengan program course yang ditawarkan kepada pelajar kan dalam psikologi, dalam kerja sosial, adakah it is? Itu saya mau tengok. Jadi tiada peluang pekerjaan yang bersesuaian dengan kelulusan. Ini memang ramai partisipan ni ada juga memang dalam kalangan pada program saya lah, program kerja sosial, pada program satu lagi tu psikologi. Sebab apa ni macam orang cakap-cakap masuk you tidak dapat kerja juga. Maksud saya orang bilang masuk you pun apa juga itu diorang bilang. Jadi di situ boleh menyebabkan mental kita boleh down juga. Masuk you pun last pun masuk kerja kebun juga nanti. Ini pandangan orang kampung lah terhadap mereka. Maaf doktor, boleh diringkaskan? Kita tinggal sedikit masa saja lagi. Okey. Jadi pandangan orang kampung, so ini just mungkin pandangan orang kampung. Jadi objektif 2 di hasil kajian akan memperlihatkan ada perbezaan halangan atau sokongan antara pelajar lelaki dan perempuan. Objektif kedua, kalau ini masih lagi menghalang, saya boleh skip benda ni sebab dia benda yang sama saja. Jadi jika dibandingkan dengan pekerjaan, namun ini yang ingin saya kongsikan lah. Jika dibandingkan dengan peserta kajian lelaki iaitu anak lelaki, ibu bapa seakan-akan meletakkan peranan anak lelaki dalam keluarga sebagai punca sumber ekonomi. Selain itu daripada respon yang diberikan oleh peserta kajian, hasil kajian seakan-akan menunjukkan bahawa anak lelaki perlu berdikari dan sendiri memikirkan, berikhtiar untuk mendapat sumber keuangan jika mahu melanjutkan pelajaran ke universiti. Ini satu yang baru lagi dalam tinjauan awal yang dapat kami kenal pastilah sokongan ibu bapa keluarga kepada anak lelaki dan anak perempuan, which is kepada anak lelaki itu harapan keluarga agar mereka ni boleh berdikari, boleh berfikir sendiri, berikhtiar tentang ekonomi untuk masuk universiti. Seperti inilah peserta lelaki, ini pun daripada peserta lelaki. Maaf mungkin saya boleh kongsi kalau kata lelaki kan. Kalau saya yang firstly, saya ini hendaklah dari keluarga yang senang. Jadi yang pertama sekali dari segi keuangan lah untuk masuk di universiti. Lepas itu saya adik-beradik lagi kan, diorang masih bersekolah, masih ditanggung, susah lagi. Saya lagi yang ditanggung. Jadi disebabkan itulah saya mempunyai masalah keuangan. Yang ini lagi satu lelaki. Saya berbincang dengan ibu bapa saya. Saya ada tawaran nih. Jadi macam mana? Saya bilang, bolehkah? Dan bapa dia bilang lah, sebab kalau keluarga kami kurang dapat support dari keluarga lain. Sebab kami sama taraf saja. Kehidupan pun semua sama taraf. Jadi saya bilang, tidak apa. Nanti saya cuba, saya try pinjam PTPTN lah. Ini macam mana? Maksudnya keluarga tu yes, dia mau juga anak dia masuk, tapi mereka tahu kemiskinan mereka dan mereka menyerahkan pada anak lelaki untuk menyelesaikan masalah mereka itu. Berbeza, berbeza dengan anak perempuan lah. Kalau anak perempuan tu memang mereka diberikan sokongan. Diberikan sokongan mungkin disebabkan yes, anak perempuan kan perlu diprotek, perlu disediakan keperluan-keperluan mereka. Jadi ini perbincangan biasalah, conclusion sebagai conclusion perbincangan di situ. Apa yang ingin saya utarakan di sini budaya lah.
Yang saya nampak, mungkin kalau yang daripada hasil-hasil penemuan yang mula-mula awal-awal tadi yang saya kongsikan tu biasa, banyak sudah bahan bacaan apa semua, cuma mungkin untuk yang terkini, cuma mungkin budaya, kan peranan anak lelaki itu, kan kalau selepas kahwin peranan anak lelaki kepada peranan anak lelaki kepada selepas kahwin pun masih lagi peranan kepada ibu, kepada keluarga dia, kan yang saya melihat yang sebelum berkahwin sekarang ini anak-anak lelaki pun sudah diberikan tanggungjawab, diminta untuk bekerja sendiri, untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. So sebagai kesimpulan mungkin boleh nanti dibincangkanlah, kerja sosial dalam konteks pendidikan, kerja sosial boleh menerapkan kemahiran dalam pelbagai konteks, salah satunya dalam pendidikan lah. Masih banyak tempat yang boleh diterokai lagi dalam bidang pendidikan. So dalam campur tangan konteks pendidikan ada diutarakanlah tahun 2017 oleh Iglesias dan Orden untuk bekerjasama dalam membuat projek melibatkan pusat pendidikan. Ia sangat penting berkaitan dengan keadaan persekitaran, sosial budaya serta kehidupan sosial. Ini saya nampak. Ada beberapa cadangan yang diberikan kepada daripada Iglesias ini, macam mana untuk menunjukkan fungsi campur tangan sosial kita lah dalam konteks pendidikan. Selain daripada itu, intervensilah mungkin ceramah, forum, kan seumpamanya. Yang saya terfikir idea mungkin program keusahawanan sosial. Kan macam mana ni sebab mereka masih di kampung, persediaan untuk simpan duit, buat duit tadi itu mungkin boleh diberikan kepada pelajar STPM bekas selepas STPM macam begitu. So sebagai penghargaan saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada pelajar-pelajar, peserta kajian, rakan-rakan penyelidik saya, enumerator yang banyak membantu, dan kepada pihak ISM sendirilah untuk peluang dijemput sebagai salah seorang panel pada hari ini. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Dr. Habibi atas pembentangan yang disampaikan sebentar tadi tentang pendidikan dan perubahan Social Community B40 di negeri Sabah. Kalau kita lihat tadi, kita nampak pelajar lelaki itu ada perbezaannya dengan pelajar wanita, dan kita lihat tanggungjawab itu lebih kepada anak lelaki dalam isu-isu keuangan untuk menampung keperluan keluarga, untuk memasuki, dan dia terpaksa memilih antara keluarga dan juga universiti. Mungkin kalau saya boleh ajukan satu soalan kepada doktor, mungkin adakah daripada kajian ini terdapat perbezaan antara jantina lelaki dan juga ketua keluarga dalam aspek tinjauan ini? Dari segi tanggungjawab itu, adakah mempunyai perbezaan? Sama ada ketua anak sulung itu, maksud saya anak sulung dengan anak lelaki. Ya, itulah saya buat benda ni baru tinjauan awal, tapi memang kita sudah nampaklah memang ada perbezaan expectation keluarga on anak lelaki dan anak perempuan. Which is tadi kalau anak lelaki ni memang bila saya bercakap dengan diorang pun memang diorang cakap mungkin sebab itu budaya, memang tough lah, dia cakap anak lelaki ni mesti tough kan. Selain daripada mungkin yang pertama itu, mereka ni dijangka sebagai sumber, bukan dijangka, diharapkan sebagai sumber ekonomi kan. Ada ibu bapa yang tidak mahu sebenarnya mereka ni pergi sambung belajar, mereka mahu anak ni pergi bekerja, jadi otomatik kan boleh membantu. Tapi ada juga memang dapat juga dikenal pasti dalam tinjauan awal tu, sebenarnya ibu bapa ni mahu kan, mereka mahu anak mereka pergi lebih jauh kan, tapi mereka keuangan tadi itulah kan disebabkan oleh faktor kemiskinan, keuangan tadi kan. Dan sebab kita nampak perbezaan, kalau anak perempuan mereka galakkan pula, maksud saya ibu bapa tadi mereka bersedia untuk dapatkan duit, cari, mereka pergi suruh anak dorang. Tapi kalau anak lelaki ni di trend, pergi ya okey kamu boleh pergi, tapi berusahalah dapatkan duit tu. Itu yang saya nampak sudah dalam tinjauan awal ini. Mungkin dari segi lelaki, ibu dan bapa.
Dari segi ibu dan bapa pun yes, bapa ada yang saya nampak kan, bapa pun sebab ada yang menyatakan kadang-kadang kerja kebun. Sebab mereka di kampung-kampung kan, kerja kebun, kerja kelapa sawit. Bapa ni sudah tua. Jadi bapa memang mengharapkan anak lelaki ni bersama-sama membantu dia. Kan membantu dia kerja di kebun. Kan bukanlah pada anak perempuan. Kan anak perempuan mungkin sangat lemah kan. Jadi orang pun berfikir juga siapa lagi yang tolong bapa kalau saya tiada. Kalau saya tiada di kampung lah, kalau saya berada di kampus macam begitu. Mungkin doktor boleh juga diperkenalkan dari segi intervensi itu boleh juga dikaitkan dengan gender sensitization untuk memberi pendedahan bahawa tugas ini bukan semata-mata lelaki kena buat kerja macam ni, perempuan kena begini saja. Mungkin itu perlu dimasukkan juga kan kalau boleh dicadangkan. Yes, Dan yes, mungkin doktor boleh menjawab untuk itu, boleh menjawab soalan Cik Dadan. Dia kata sejauh mana program meniti ini dapat membantu pelajar yang melalui tinjauan ataupun kajian yang telah dilaksanakan? Okey, ya, program meniti ini seperti yang saya katakan tadi kan memang yang khas memang yang di salah satu inisiatif daripada UMS sendiri. Bila kita kata ya, Sabah ni memang tercicir, ramai tercicir, masalah kemiskinan, pelajar-pelajar ni tidak dapat masuk ke universiti, that's why memang mereka tercicir daripada UPU, pencapaian akademik STPM mereka memang mungkin tidak memberangsangkan, tapi kita tahu mereka ada peluang, bukan ada potensi sebenarnya pelajar-pelajar ni. Mereka ni bijak je sebenarnya. Tapi disebabkan oleh kemiskinan, kekangan tadi itu menyebabkan STPM mereka kurang memberangsangkan. That's why adanya program meniti ini. Jadi kalau daripada Encik Dadan, saya pun kenal Encik Dadan ya, Encik Dadan, balik kepada soalan Encik Dadan tadi, sejauh mana program B40 ini. Ini jugalah yang ingin saya, sebab saya pun baru involve dalam Jabatan Hal Ehwal Pelajar ini dalam daripada tahun 2020. 2020 lantikan saya di situ pun terus COVID-19. Jadi itulah kita mengharapkan kalau COVID-19 ini sudah habis apa semua kan, kami boleh pergi ke lapangan, ke kampung-kampung kan. Sebab kita mau tengok sejauh mana program B40 ini memberikan. Sebab program B40 diletakkan di bawah Jabatan Hal Ehwal. Adakah selepas ini akan memberikan, adakah selepas mereka tamat mengaji nanti kan memberikan sesuatu yang baik kepada mereka, yang peluang pekerjaan pula pun kita tahu kan, ekonomi macam mana kan, tapi kita percaya selepas 3 tahun mereka berada di universiti, selepas 3 tahun ada perubahan secara cara berfikir kan, macam kemahiran-kemahiran kan untuk mereka create kan kerjaya mereka sendiri, akan belajar di universiti. Kita percaya yang itu. Jadi mau dikatakan yang program meniti ini berjaya atau tidak berjaya sejauh mana, insya-Allah. Perlukan banyak kajian melihat program meniti ini sejauh mana kejayaan dia. Baik. Mungkin saya rasa ini juga boleh menjawab soalan daripada yang terakhir ini yang bertanya tentang perbezaan penerimaan memasuki universiti melalui program meniti dan juga UPU. Saya rasa Dr. dah jawab tadi, program meniti ini adalah inisiatif daripada UMS sendiri ya, dan dia bukan untuk keseluruhan universiti. Betul ya, Doktor? Betul. Baik. Yes. Bukan hanya di UMS sahaja. Dia adalah program yang untuk membantu golongan B40 ya, Doktor? Betul? Yes. Di luar bandar. Baik, saya rasa kita sebenarnya telah jauh melangkaui masa. Saya terpaksa hentikan sahaja dulu di sini kerana masing-masing pun ada komitmen lain lagi selepas ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Habibie yang sudi bersama-sama dengan kita dan juga sudi menerima jemputan kami bagi pihak ISM untuk bersama-sama dalam program Kolokium siri 1 pada kali ini. Jadi saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta yang masih setia bersama dengan kami hingga ke hujung walaupun jauh melangkaui masa daripada
perancangan asal dan mungkin kita akan memperbaiki lagi di masa-masa yang akan datang. Selaku penganjur, saya ingin memohon ampun dan maaf kepada semua atas segala kekurangan dan juga kesilapan dalam kami mengendalikan program kolokium pertama siri 1 bagi bulan Januari pada kali ini, dan insya-Allah kita akan memperbaiki dari masa ke semasa atas segala kekurangan dan juga respon daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dan bagi pihak Institut Sosial Malaysia, kami akan menganjurkan lagi sesi seumpama ini di dalam siri yang akan datang pada bulan hadapan, insya-Allah, kalau mengikut perancangan kami pada 16 Februari, dan nantikan poster war-war daripada kami selepas ini, dan saya juga menjemput semua peserta untuk turut bersama-sama dengan kami di masa yang akan datang. Bagi pihak Institut Sosial Malaysia, kami juga akan menghantar e-sijil tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan pendaftaran yang telah dibuat di dalam link pendaftaran yang telah Ruscia sertakan pada pagi ini, dan kami akan teruskan program ini pada bulan-bulan yang berikutnya. Terima kasih banyak, terima kasih kepada semua pembentang, Puan Farhana, Dr. Aizan, Dr. Habibi, yang bersama-sama dalam program kolokium pada hari ini, dan kami juga ingin memberikan peringatan mesra kepada semua pembentang untuk menyediakan hasil penulisan penuh, kertas pembentangan yang penuh dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh pembentangan ini untuk kita compilkan di dalam proceeding kolokium di akhir bulan untuk setelah selesai semua proceeding kolokium, pembentangan kolokium bagi tahun 2022. Saya kira setakat ini saja. Terima kasih kepada semua. Salam keluarga Malaysia, ilmu sejahterakan masyarakat, dan terima kasih. Jumpa lagi di bulan hadapan, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum.